antara ahli Parlimen Pakatan Rakyat yang diwakili Tony, saya dan Dr. Zul dengan pihak menteri yang turut dihadiri oleh 3 Panglima Perkhidmatan Darat, Laut dan Udara serta Ketua Setiausaha Kementerian. Dan di pihak BNBBC ialah Bung Mokhtar, Rembau, Rahman Kota Belud dan Kamalan Naden serta Jasin. Tumpuan perbincangan hari ini menjurus kepada isu perolehan defence procurement yang kita tahu di bawah rancangan Malaysia ke-10 sektor keselamatan ini diperuntukkan 23 bilion ringgit untuk KDN dan juga MINDEF. Demikian besarnya peruntukan itu, maka isu pembelian petrol vessel LCS yang diumumkan pertama kali oleh Menteri pada Februari 2011 yang dicatat oleh bernama dan diulangi oleh Yang Berhormat Menteri dalam Parlimen pada bulan Mac, stated dalam Hansard ialah 6 unit LCS dengan amount pembelian 6 bilion ringgit. Manakala pengumuman oleh Boston yang syarikat yang menjalankan pembinaan kapal dalam kenyataannya kepada bursa ialah menyebut angka 9 bilion. Jadi terdapat perbezaan di situ. Baik, hal itu telah dibangkitkan oleh ahli Parlimen Pakatan dan berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh Ketua Setiausaha dan juga oleh Panglima Tentera Laut. Penjelasan Ketua Setiausaha menyentuh 2 perkara. Yang pertama ialah amount 9 bilion itu adalah pecahan kepada peruntukan 6 bilion shilling di bawah rancangan Malaysia ke-10 dan 3 bilion lagi adalah perbelanjaan untuk tujuan pembelian kapal yang sama tetapi dimasukkan dalam peruntukan rancangan Malaysia ke-11. Itu penjelasan KSU. Ya, artinya yang menteri sebut dalam Parlimen itu adalah untuk peruntukan rancangan Malaysia ke-10. Kekeliruan timbul kerana penjelasan menteri tidak menyebut 6 bilion itu adalah peruntukan rancangan Malaysia ke-10. Yang Berhormat Menteri cuma sebut 6 bilion itu adalah shilling perbelanjaan untuk pembelian 6 unit kapal. Jadi sudah tentulah hari ini bila diberi penjelasan oleh Ketua Setiausaha bahawa perbezaan 3 bilion itu adalah 3 bilion itu adalah dimasukkan dalam perbelanjaan untuk tujuan pembinaan kapal yang sama tetapi peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Dan ini juga dijelaskan oleh KSU sebagai terkandung amount 9 bilion ini katanya dalam letter of intent kementerian kepada Boston. Okay? Jadi kita tidak privy kepada maklumat letter of intent, cuma KSU sebut bahawa itu sekadar makluman dalam letter of intent, surat niat. Tetapi perinciannya berkenaan spesifikasinya, sistemnya dan segala macam itu belum lagi diperhalusi, belum lagi diselesaikan. Ianya dalam proses perbincangan. Manakala Panglima Tentera Laut pula menjelaskan bahawa semasa mengangkat permohonan kepada kementerian untuk melengkapkan keperluan 6 unit kapal, seawal 2008 lagi projek ini telah diangkat oleh Tentera Laut. Amount yang disebut sememangnya 9 bilion pada masa itu. Jadi isunya ialah apakah ahli Parlimen Pakatan berpuas hati oleh kerana inilah pertama kali kita mendengar penjelasan tentangnya. Jadi saya, Tony dan juga Dr. Zul tentunya akan balik dan menyelongkar kembali, menyemak kembali beberapa dokumen yang berkaitan dan memberikan balik respon kami pada masa hadapan. Buat masa ini memadai saya menjelaskan tentang 2 perkara itu. Isu yang kedua ialah Oversight Committee, Parliamentary Oversight Committee yang Dr. Zul dan Tony bangkitkan. Dr. Zul? Baik, apa yang perlu saya tegaskan adalah memang kita menyanjungi apa yang laluan yang forum yang pertemuan yang dibuat oleh menteri ya. Dan juga kami sangat merasakan penting untuk
laluan seperti ini, forum seperti ini dibuat oleh mana-mana kementerian pun. Kerana ini adalah sebenarnya tanggungjawab kami sebagai federal opposition, ya, untuk mewujudkan check and balance, ya. Dan dalam hal ini saya kira tidak ada menang kalahnya. Dia tidak timbul isu siapa menang siapa kalah dalam hal ini. Tetapi yang paling penting adalah kedua-dua pihak, khususnya pada pihak kami. Ya, apabila berlaku pada terbitan bernama melaporkan pada Februari 5 Februari 2011 bahawa shillingnya adalah 6 bilion dan pada 16 Disember tahun lalu sudah menjadi 9 bilion, perbezaan 3 bilion itu yang sebabnya mengapa kami bangkitkan perkara ini untuk pertanggungjawaban kementerian khususnya dan kerajaan umumnya. Jadi oleh kerana itu kami juga memajukan, ya, satu usul, satu cadangan supaya kementerian dan menteri dan juga pihak, ya, BBC untuk menyokong, ya, cadangan kami supaya kita tubuhkan satu parliamentary oversight committee, ya, bagi memantau perkara-perkara seperti ini. Dan inilah dia asas kepada memperkukuhkan lagi, memperkasakan lagi strengthening of parliamentary practice. Idea itu tidak ditolak tadi. Idea itu tidak ditolak. Ya. Bahkan mereka mau menimbang perkara itu dan BBC pun juga menunjukkan isyarat yang baik tentang perkara itu dan menteri sendiri pun menyerahkan kembali pada parlimen. Jadi di sini sebenarnya kematangan demokrasi dan ini berlaku begini. Dengan ini yang kita harapkan akan dapat strengthen, ya, akan dapat memperkukuhkan lagi, ya, amalan check and balance. Dan di sini kita akan dapat memainkan peranan masing-masing. Dan sekali lagi saya tegaskan ini bukan persoalan kalah menang dan tidak ada siapa pun. Dan kita mendapat penerangan daripada panglima-panglima tentera laut dan the professionals. Ya. Jadi mereka juga mau mendengar pandangan-pandangan kami dan suasana baik dan perbincangan baik dan semangat ini yang kita akan dapat mahukan teruskan. Banyak wabi Datuk saya boleh sebutkan dan juga wabi Tony yang banyak bertanya ke perkara yang beliau telah bangkitkan dan ketikaikan. Terima kasih. So during the briefing, these two issues were raised by them or by you? By us, of course. By us, we were the one. So what issues did they raise? The MINDEF people. I thought I did explain this now. Dia tidak aja. Dia hanya only membuat listen penerangan. to Dia you. only Yeah. come. And they led the Panglima and the Ketua Setiausaha to answer on behalf of the ministry. Mereka memberikan beberapa, mereka juga membangkitkan beberapa perkara. Tetapi umumnya perkara yang dibangkitkan oleh Wabi Tony secara spesifik adalah tumpuan utama kepada perjumpaan forum pada hari ini yang diminta oleh Yang Berhormat Menteri untuk dijawab oleh Ketua Setiausaha dan juga oleh Panglima Tentera Laut. Isu belum. Ada satu lagi isu berkaitan dengan pembelian armored wheel vehicle. Yang kita tak sempat bangkitkan adalah berkenaan dengan NCO. Itu tak sempat bangkitkan, ya. Tony, dokumen tu ada dibeli atau tidak? Tidak. Bagi kita tak dibenarkan bawa semua. Semua tak boleh bawa. Jadi mana rumusan hari ini pertemuan ni positif lah. Adalah langkah yang pertama. Yang baik lah. Pertama yang baik. Kita sambut baik langkah yang dibuat oleh pihak kementerian lah. Tapi pada masa yang sama, isu utama saya agak temu bual hari ini adalah isu mengenai pembelian kapal peronda yang dikatakan LCS tu. 6 buah dengan harga 9 bilion sekarang. Perkiraan kita ada sebelum ni adalah menteri sebelum ni mengumumkan bahawa pembelian ni adalah 6 bilion dan ada mendesak ataupun memberi jawapan dalam parlimen bahawa 6 bilion ni adalah harga ceiling. So bila kita bangkitkan isu ni, kenapa ada perbezaan 3 bilion selepas apa yang dijawab dalam parlimen? Jawapan yang diberi oleh pihak KSU, menteri tak jawab, pihak KSU yang menjawab ialah 6 bilion ni hanya untuk rancangan Malaysia ke-10 saja. Ceiling bagi 10. So menteri tak jawab salah. Hanya tak jawab penuh saja. Ada 3 bilion lagi dalam rancangan Malaysia ke-11 yang tidak dikatakan. So oleh sebab tu 9 bilion. Sama ada jawapan ni boleh diterima tak, saya pulangkan kepada semualah, kepada orang ramai. Itu jawapan yang diberikan oleh pihak kerajaan mengapa harga meningkat daripada 6 bilion ke 9 bilion. Jawapan yang diberikan adalah memang ianya 9 bilion bukan 6 bilion.
Memang masa dari 2008 dah 9 bilion. Tapi 9 bilion ni sebelum ni memang belum pernah disebutkan. Hanya disebutkan bulan lalu saja. Tadi YB Dr. Zul dengan YB Saifuddin ada sebut nak respon kemudian kan. Jadi apa yang nak dibuat tu sebenarnya? Oleh kerana penjelasan tentangnya baru pertama kali kita dengar bahawa pecahan itu adalah pecahan perbelanjaan untuk 2 rancangan Malaysia. Jadi macam Wabi Tony sebut, peringkat awal sekarang kita pulang pada rakyat untuk menilai jawapan itu. Di pihak kami ahli parlimen, kami harus balik untuk membuat beberapa kajian dan kerja rumah lagi. Itu pun Menteri pun sebut tidak semestinya penjelasan Ketua Setiausaha dan Panglima itu Menteri pasti memberikan satu kepuasan. Menteri juga sebut begitu ya. Jadi sebagai ahli parlimen pakatan, kita melihat dari sudut kepentingan rakyat dan kepentingan pembayar cukai. Dan pembelian perolehan ketenteraan ini satu isu yang besar. Jadi sekurang-kurangnya peranan check and balance yang kita mainkan hari ini terbukti rakyat memerlukan peranan barisan pembangkang yang berkesan, yang betul-betul menguasai subject matters. Dan itu membawa kepada menteri harus datang dengan keseluruhan kekuatan kementerian. Panglima-panglima 3 perkhidmatan dan ketua setiausaha, nothing less than that, untuk respon kepada kita. Dan ini menunjukkan bagaimana rakyat tidak akan rugi sama sekali kalau mengangkat barisan pembangkang yang betul-betul kredibel, tahu tentang isu yang kita suarakan. Dan dalam sistem politik yang sebegini, saya harap ia akan dicontohi oleh kementerian-kementerian lain, jangan terhenti setakat MINDEF. Alangkah baiknya kalau Kementerian Pertanian juga membuka ruang yang sama dalam isu skandal feedlot, ataupun kementerian-kementerian lain, Jabatan Perdana Menteri misalnya, pengangkutan, tentulah baik. Jadi kita menyambut baik permulaan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.